الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita dengar daripada manaqib Al-Habib Munzir, di mana beliau adalah yang nasab beliau Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad Al-Musawa bin Muhammad Al-Mukallib bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakra bin Abdurrahman As-Sakra bin Muhammad Al-Mudawiyah bin Ali bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marba bin Ali Al-Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa bin Abu bin Isa Rumi bin Muhammad النبي بن علي العريبي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سيدنا حسين قدرة سيدنا علي بن أبي طالب dan Sayyidatuna Fatimah Zahra putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibunda beliau adalah Syarifah Rahmah binti Hashim bin Ali Al-Musawa. Kemudian yang kita dengar tadi bahwasanya beliau lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 1973 Masehi. Orang tua beliau dikaruniai 5 orang anak, yaitu Al-Habib Nabil Al-Musawa, kemudian Syarifah Lulu, Habib Ramzi, Habib Munzir, serta adik beliau Syarifah Aliyah Al-Musawa. Dan sang ayah mendidik dan merawat beliau dengan penuh perhatian, di mana suatu ketika beliau bercerita mengenang sang ayah dan berkata, "Saya sejak kecil menderita penyakit asma, sehingga sangat jarang ayah mengizinkan saya untuk bermain atau berlari. Dan beliau sering meminta saya untuk duduk di samping beliau. Beliau sangat suka membaca Al-Quran, maka saya pun terbiasa melihat beliau membaca Al-Quran sambil menangis dengan khusyuk. Maka dari inilah hidayah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu, yang mana beliau pada saat itu pula mulai berjalan menjalin hubungan berguru kepada Al-Habib Umar bin Hud Al-Aqqas Cipayung, Al-Habib Adil bin Abdullah Al-Idrus Bogor, Al-Habib Husin bin Abdul Qadir Al-Habshi, Al-Habib Husin bin Abdullah bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Aqqas, Al-Habib Husin bin Umar bin Hud Al-Aqqas, Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Aqqas Al-Syami, Al-Habib Abdullah Syami yang makamnya ada di dalam situ, dan para habaib lainnya. Kemudian pada tahun 1990 Masehi, berkah daripada khidmah beliau juga kepada ibunda tercinta, maka hati dan jiwa beliau mulai dipenuhi ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam-malam beliau tidak pernah melewatkan daripada membaca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafal daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Tirmidzi. Kemudian beliau juga menjalankan puasa Daud dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang beliau baca, seperti membaca ya Allah 5.000 kali, istighfar 2.000 kali, selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 2.000 kali, dan membaca wirid sakran 100 kali. Dan ini beliau lakukan dengan istiqamah setiap harinya. Kemudian beliau juga terkadang beliau menumpuk datang ke Habib Umar bin Hud Al-Aqqas, dengan terkadang beliau ini menumpang truk, dan kadang beliau berjalan kaki dengan setengah perjalanannya.
Kemudian beliau adalah seorang pribadi yang sangat sopan dan sangat menjaga adab kepada para guru dan para wali Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sehingga ketika beliau datang untuk berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, maka di saat itu beliau tidak memakai peci. Tapi beliau juga ragu, artinya beliau tidak punya uang. Apabila beliau pakai beli peci, maka berarti beliau tidak ada ongkos untuk pulang, tapi beliau lebih memilih untuk beli peci menjalankan adab, dan beliau bertawakal kepada Allah, dan akhirnya pun ada orang yang mengantar beliau dan menjamu makan malamnya. Kemudian setelah itu juga beliau juga belajar di Ma'had As-Salafi Bukit Duri, Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, ya, yaitu kakak daripada Al-Habib Ali yang ada di sampingnya, adik daripada Habib Ali. Kemudian beliau juga beliau membuat beliau sulit untuk tetap melanjutkan belajar di sana karena ada asma yang beliau derita. Maka sang ayah pun mengajarkan untuk mengantarkan beliau kepada Habib Muhammad Bagir bin Abdul Atas untuk belajar bahasa Arab di Majlis Ta'lim As-Salafi. Kemudian pada tahun 1992 beliau melanjutkan belajarnya di Ma'had Al-Khairat yang diasuh oleh Al-Habib Muhammad Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana di sanalah beliau berjumpa dengan Habib Umar, yang pada saat itu sebenarnya jumlah orang yang mau dikirim ke Hadramut dari Al-Khairat sudah mencukupi. Namun pada saat itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Ali Al-Juhri melihat kepada Habib Mundir dan jatuh hati melihat wajah yang ada pada Habib Mundir, dan akhirnya beliau pun diusulkan dan beliau pun berangkat pada rombongan pertama untuk pergi ke Hadramut belajar kepada Al-Habib Umar bin Salim, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid beliau juga luar biasa, yang mana beliau juga berkhidmah, beliau ini Habib Mundir ya juga belajar kepada guru-guru lainnya, yaitu Habib Hasan Al-Habib Hasan dan Habib Salim bin Abdullah Syafiri, Al-Habib Masyhur bin Muhammad bin Hafid, Al-Habib Al-Habib Al-Barakah Habib Abdul Qadir Jailani Masyhur, Al-Habib Muhammad Mansur, kemudian Syekh Ali Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab, Al-Habib Syekh Muhammad bin Ali Ba'umar. Kemudian juga beliau juga mendapatkan ijazah daripada guru-guru yang pada saat itu adalah guru yang istimewa, seperti Al-Habib Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar Atas Al-Habsyi, kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Usmir, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan para guru-guru lainnya, yang mana beliau juga mendapat perhatian khusus daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin, yaitu Ainul Karim, yang berkata ketika Al-Habib Mundir meminta izin, meminta ijazah kepada beliau dalam berdakwah, insya Allah engkau akan menjalankan dakwah dan akan ada banyak orang yang masuk Islam di kalanganmu. Kemudian hadirin, berbicara tentang hubungan beliau kepada Habib Umar bin Salim bin Hafid yang sangat erat, yang mana sebelum beliau berangkat, beliau pernah tertidur. Pada saat itu beliau melihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di sampingnya ada seseorang yang duduk di samping baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Habib Mundir duduk di samping orang tersebut. Dan ketika Habib Mundir menjalani perjalanan hidupnya berjumpa dengan Al-Habib Umar, maka disitulah beliau tahu bahwa beliaulah Al-Habib Umar bin Salim, Habib Umar bin Hafid yang akan menuntun untuk menjadi penyambung beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Begitu juga Habib Umar memberikan kabar gembira banyak kepada Habib Munzir, di antaranya engkau ada keadaanmu penuh keindahan dan kedudukanmu tinggi. Sayyidi juga pernah berkata, kamu adalah Munzir, pemberi peringatan, dan di dalam dirimu ada kabar gembira. Kemudian juga beliau menceritakan di dalam cerita menulis di dalam terjemahan dari kitab Dia Ulami yang disusun oleh guru beliau Habib Umar, maka disitulah beliau juga mendapat kabar gembira dan bisyarah dari baginda Rasulullah SAW. Yang kemudian hadirin rahimahullah, daripada ucapan mutiara yang beliau katakan, beliau adalah seorang yang sangat menjalankan apa yang telah disampaikan di dalam kalimat hikmah. Infakkanlah harta yang ada di dalam sakumu, maka akan datang kepadamu harta dia dari arah yang tidak terduga. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberi beliau rezeki berupa harta, akan segera beliau infakkan dan tidak sedikit pun beliau sisakan. Jika ada seorang yang menghampiri beliau dan meminta bantuan, tidak pernah beliau tolak. Bahkan jika harus meminjam kepada orang lain demi bisa memberi sesuatu kepadanya, beliau lakukan itu. Berapa banyak, baik itu kendaraan dan lain-lain fasilitas lain-lainnya yang beliau keluarkan untuk membantu kawan-kawannya di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dakwah beliau yang luar biasa kita ketahui, yang mana memulai daripada majelis yang kecil, dari 10 orang, dari rumah ke rumah berpindah sampai meluas dan dipakailah Masjid Al-Munawwar untuk menjadi majelis yang beliau lakukan pada sampai saat ini. Kemudian hadirin rahimahullah, yang mana beliau juga banyak membuat atau mendukung pondok-pondok pesantren yang ada dan banyak mendukung majelis-majelis yang berjalan, dan inilah yang ada yang saya dapat sampaikan, dan juga tentu di sini diakhiri dengan putra dan putri beliau yang di sini beliau dianugerahkan daripada seorang wanita yang salehah, yaitu Syarifah Khadijah Al-Junaid, yang mana beliau mempunyai anak, yaitu pertama Muhammad bin Fuad, Muhammad Fuad yang telah meninggal dunia semenjak masih kecil, dan kemudian anak wanitanya Fatimah Zahra dan 2 putranya yaitu Muhammad dan Hasan. Mudah-mudahan beliau semua dapat meneruskan perjalanan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.